Okey, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Apa khabar semua murid-murid tahun 6 Sakura dan 6 Lavender pada pagi ini? Sihat ke? Ya, Sihat, Alhamdulillah. Okey, terima kasih atas kehadiran semua pada hari ini untuk kita sambung PDPR kita yang cikgu rasa mungkin berbaki dalam seminggu lagi lah. InsyaAllah seminggu atau 2 minggu lagi. Kemudian kita akan bersua muka pada 1 November ni, insyaAllah. Okay, apa-apa keputusan rasmi dan sebagainya akan dimaklumkan oleh guru kelas masing-masing. Okey, so hari ni kita teruskan PDPR kita bagi bilangan yang ke-37 bagi tajuk berikutnya iaitu ruang edisi 1, di mana fokus kita pada hari ini ialah untuk mengira perimeter, luas dan isi padu bagi bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Okey. So cikgu akan okay, sebelum cikgu pergi lebih jauh, cikgu nak tengok semula kehadiran. Okey, setakat ni yang cikgu dapat kenal pastilah yang hadir pada hari ini. Kita ada untuk 6 Sakura kita ada 3 orang. Mungkin ada lagi yang murid yang nama dia cikgu tak ambil. Sila maklumkan kalau ada. Umairah, okey. Kalau ada siapa nama-nama yang tertinggal, sila maklumkan pada bahagian chatting supaya cikgu boleh ambil kehadiran. Insyirah, okey. Okey lagi? Ada lagi murid lain? Okey. Irfan okey, Irfan. Okey, ada lagi ke murid lain? Okey, kalau tak ada, cikgu teruskanlah ya. Nanti kita akan kemaskini kehadiran nantilah. Okey, terima kasih sekali lagi cikgu ucapkan atas kehadiran awak yang hadir pada hari ini. Okey, kita akan teruskan dengan latihan kita yang pertama sekali, iaitu edisi yang pertama, mengira luas perimeter, isi padu bagi bentuk 2 dimensi dan 3 dimensi. Okey, cikgu ada berikan salinan dalam bentuk PDF tentang apa yang kita nak belajar hari ini. Mungkin ada dalam kalangan awak yang mungkin nak print out, boleh print out. Tapi soalan hari ni kita macam biasa, kita akan menggunakan quizzes sebagai cara untuk nak tengok sama ada awak faham ataupun tidak faham apa benda yang cikgu nak ajarkan pada hari ini. So tolong berikan perhatian tentang fakta-fakta ataupun cara mengira dengan betul. Okey, so kita tengok soalan yang pertama sekali. Pertama sekali kita tulis dululah hari dan tarikh. Okey, so hari ni ialah hari Isnin. Saya kita tulis tarikh hari ni adalah hari Isnin. Tarikh kita hari ni ialah 18 hari bulan Oktober. Okey, minta maaf kita tulis kat atas Okey, hari Isnin dan tarikh kita pada hari ini ialah 18 hari bulan Oktober 2021. Okey, rajah 1 menunjukkan bentuk 3 dimensi. Okey, kita nampak dekat sini panjangnya adalah 9 cm, 3 cm dan 4 cm. Okey, so kita kena kenal pasti dulu mana satu panjang, mana satu lebar dan mana satu tinggi. So kalau kita tengok dekat sini 9 ni adalah panjang. Okey, lepas ni kita akan cikgu nak awak respon dalam bahagian chatting Okey, so sini adalah panjang sebab kita tahu panjang ni mesti dalam keadaan dia mendata macam ni. Okey, so 3 ni sudah semestinya kita panggil sebagai lebar 3 ni kita panggil sebagai lebar. Manakala 4 ni dia naik ke atas, jadi kita namakan ini sebagai tinggi. So kita kena kenal pasti dulu mana satu panjang, mana satu lebar dan juga mana satu tinggi. Okey, kemudian soalan yang pertama, tulis nama bentuk. Okay, cikgu gariskan dulu kata kunci, nama bentuk. Okey, mungkin ada kalangan awak akan cakap nama bentuk ini. Okey, kita tengok dulu jawapan sebab cikgu tak nak beri jawapan terus. Okey, cikgu beri masa selama 30 saat menggunakan aplikasi Kelas Dojo ni untuk catatkan masa. So 30 saat awak catatkan apakah nama bentuk ini. Tulis dulu tapi jangan tekan enter lagi lah. Okey, tulis sahaja dulu. Okey, 30
saat mula dari sekarang. Okey, fikirkan apakah nama bentuk 3 dimensi. Ingat 3 dimensi. Bukan 2 dimensi. So cikgu nak tengok jawapan yang paling tepat. Siapakah yang paling tepat untuk soalan nombor 1 ni? Tu cikgu akan komen jawapan siapa yang tepat. Ini kita ada 4 soalan saja, tak banyak. Okey, kita tunggu. Tadi ni kita ikut yang ni lah. Dia buat tak ada pilihan. Okey, masa telah pun tamat. Sila letakkan jawapan masing-masing pada bahagian chatting. Apakah nama bentuk 3 dimensi ini? Okey, baru ada 2 orang. Mana murid yang lain? Okey, 4 orang. 3 orang, okey. Okey, terima kasih kerana yang telah memberi respon pada soalan yang pertama ni. Jawapan yang sebenar ialah kuboid. Okey, kuboid dia punya ciri-cirinya ialah dia mempunyai sisi yang tidak sama panjang So kat sini panjang dia 9, lebarnya adalah 3. Jadi kita nampak dekat sini dia punya bentuknya tidak sama panjang. So bila tak sama panjang, kita akan namakan dia sebagai kuboid. Tapi cikgu nak tengok juga siapa yang akan letak segi 4 tepat. Sebenarnya jawapan segi 4 tepat tu memang salah lah. Segi 4 tepat tu adalah 2 dimensi. Okey, ini adalah bentuk dia ada panjang, dia ada lebar, dia ada tinggi. So namanya adalah kuboid. Okey, terima kasih kepada yang telah memberikan respon. Okey, soalan seterusnya kita tengok soalan B Soalan yang kedua, hitung isi padu. Okey, cikgu gariskan perkataan isi padu dalam unit sentimeter padu. 3. Bentuk itu. Okey, so isi padu ni apa maksudnya? Okey, cikgu bagi tahu isi padu ni maksudnya dalam bahasa yang senang kita nak faham, isi padu ni maksudnya adalah ruang. Okey, ruang yang dipenuhi. Okey, yang senang kita nak faham, perkataan asal dia ataupun asasnya adalah ruang yang dipenuhi. Itu maksud isi padu. Okey, ruang yang dipenuhi dalam suatu bentuk yang boleh diisi sesuatu lah, contohnya cecair dan sebagainya. Okey, so ruang yang dipenuhi kita namakan dia isi padu. So formula isi padu, rasanya ingat lagi kan, isi padu kalau kita nama isi padu kita letak huruf I kat sini. Isi padu formulanya ialah panjang, darab lebar dan juga darab tinggi. Sebab tu dia ada kuasa 3 ni. Sebab dia ada 3 dimensi, iaitu dimensi panjang, dimensi lebar dan juga dimensi tinggi. Sebab tu kita panggil dia sebagai 3 dimensi. Kalau 2 dimensi, dia hanya 2 sahaja dimensi, iaitu panjang dan juga lebar. Okey, so kata kunci bagi isi padu adalah ruang yang dipenuhi. Okey, ingat tu. Okey, so kita dah dapat dah dia punya formula dia. Bila kita dah dapat formula dia, kita masukkan formula ni, nombor-nombor dia mengikut nilai dia lah. So dekat sini panjang dia ialah 9. So cikgu letaklah 9. Okey, tulis 9 cm. Darab lebar dia kita tahu 3 cm, jadi cikgu letaklah 3 cm. Okey, kemudian darab tinggi dia tadi berapa? Kita tengok atas balik. Tinggi dia adalah 4 cm. So kita tulis kat sini. Okey, bila dalam peperiksaan untuk nak dapatkan satu markah ialah dengan menuliskan yang tulisan berwarna biru ni. Contohlah tiba-tiba jawapan awak salah untuk jawapan yang seterusnya ni. Contoh tiba-tiba awak kira salah. Okey, awak kira salah, tapi awak tulis tulisan yang berwarna biru ni, awak dah dapat dah satu markah. So dekat sini cara yang paling selamat ialah kita tulis isi padu punya formula dan masukkan nombor dia dengan betul dan kira dengan betul. Tapi sekiranya kalau awak salah mengira di sini, sekurang-kurangnya awak dapat satu markah di sini. So tak adalah rugi kan? Tak adalah rugi teruk. Daripada rugi banyak, baik kita rugi sikit kan. Kalau boleh kita tak nak rugi langsung. Tapi kalau dah tersalah, sekurang-kurangnya kita rugi sikit pun tak apalah. Macam niaga kan. So 9 cm darab dengan 3 cm darab dengan 4 cm. Okey, untuk nak jawab soalan ni, kita kena darab beransur-ansur. Bermaksud 9 ni kita akan darab dengan 3 dulu. So kita dapat berapa jawapan? Okey, cikgu tak nak bagi tahu apa jawapannya. Kemudian bila dapat jawapan tersebut, barulah kita darab dengan 4. Dan automatic unit dia akan jadi sentimeter padu. Sebab kita ada 3 cm kan? Darab 3 cm jadi kuasa 3 lah. 3 dimensi. Okey, so cikgu bagi masa selama 30 saat okey kot.
Okey, selama 30 saat untuk jawab soalan 9 darab 3 darab 4 ni 30 saat dari sekarang. Okey, cuba kira 9 darab 3 dapat jawapan darab dengan 4. Kemudian tuliskan dia punya nombor saja cukup. Sorry, nombor dan cm kuasa 3 tu. Kuasa 3 kecil tau, tulis 3 kat ujung pun tak apa. Tulis je 3 kat belakang, so cikgu faham lah tu. Okey, sila kira dalam masa 30 saat saja. Sebab soalan ni senang je, 9 darab 3 senang kan. Okey, awak fikirkan macam mana nak kira. Okey, masa telah pun tamat. Sila letakkan jawapan masing-masing. Siapa yang dapat jawapan 9 darab 3 darab 4? Tolong seorang letakkan jawapan. Okey, Humairah dah dapat dah 108 cm kuasa 3. Okey, bagus Humairah. Awak dapat menggunakan kuasa 3 dengan cantik nombornya tu. Okey, mana murid-murid yang lain? Dapat kira tak? 9 darab 3, kemudian dapat jawapan, kita darab dengan 4. Mana yang lain ni? Come on guys. Semangat sikit pagi ni. Okey, terima kasih. Ada 2 orang dah respon. Murid lain pun boleh respon juga. Okey, terima kasih yang telah memberikan jawapan. Okey, kita tengok adakah jawapan yang diberikan oleh awak tu tepat ataupun tidak tepat. Okey, so 9 bila kita darab dengan 3, cikgu congak saja. 9 darab dengan 3 jawapannya adalah 27. Okey. So 9 darab 3 adalah 27 kan. Jadi 9 darab 3 27. 27 ni pula yang kita nak darab dengan 4. So kita nak dapat berapa? So bolehlah buat sini 27 darab dengan 4. 7 darab 4 28. 2 darab 4 8 tambah 2 adalah 10. So dapatlah 108 cm padu. Okey, terima kasih kepada murid yang telah memberikan jawapan. Jawapan awak tepat sekali. Okey, sekarang kita pergi kepada soalan C. Okey, soalan C. Sekiranya if setiap sisi, dengar dia katakan setiap sisi bentuk itu ditambah 3 cm lagi. Bermaksud setiap sisi tu ditambah 3 cm. Bermaksud panjang pun ditambah 3, lebar pun ditambah 3, tinggi pun dia tambah 3. Okey, kemudian soalan kata kira isi padu baharu. Jadi formula dia masih sama, iaitu panjang darab lebar darab tinggi, tetapi nilainya telah berubah. Kenapa kita panggil berubah? Sebab telah ditambah 3. Okey, so sekarang macam mana kita nak jawab soalan ni? Pertama sekali kita kena tulis dulu dia punya formula dia. Jangan malas nak tulis formula ni. So kita panjang darab dengan lebar, kemudian kita darab dengan tinggi. Okey, sekarang kita selesaikan benda ni secara okey, kita buat dalam kurungan dulu. Okey, so kita tahu kat sini panjang dia 9. So kita letak kat sini 9 cm tambah dengan 3 cm. Sebab dia kata bertambah 3 kan. Dia tambah 3 cm lagi. Okey, so kita tutup kurungan, kita buat yang untuk lebar pula. Panjang dah selesai, lebar kita dapat 3. Okey, sorry 3 cm tambah dengan 3 cm lagi. Sebab dia kata tambah 3 lagi untuk lebar. Okey, kemudian tambah tinggi pula. Tinggi adalah 4 cm. So 4 cm tambah lagi 3 cm. So kita dapat macam ni. Okey, bila kita tengok macam ni kan, kita nampak macam pelik kan. Okey, sorry cikgu tu silap ni. Ni bukan tambah. Tak ada orang ke nak tegur cikgu. Ini kan operasi darab. So sini darab, sini darab. Okey, so kat sini je tambah 9 tambah 3, 3 tambah 3 dan 4 tambah 3. Okey, nampak macam messy, berterabur kat sini kan. Jadi kita selesaikan dahulu supaya dia jadi bentuk yang tunggal macam ni. 9 cm ni. Maksudnya kat sini kita tambahlah secara congak saja. 9 tambah 3 ialah 12 cm. Okey, darab 3 tambah 3 6 cm. Okey, darab dengan 4 tambah 3 7 cm. So kita dah dapat dah bentuk yang cantik macam ni. Baru kita boleh senang nak kira. So kita tahu panjang yang baru bagi bentuk isi padu kuboid itu adalah 12 cm, lebarnya adalah 6 cm dan tingginya telah menjadi 7 cm. Okey, sekarang selama 30 saat awak kira sama macam soalan B tadi, berapakah isi padu
bentuk yang baru kita hasilkan ini. 30 saat bermula dari sekarang. Okey, 12 cm darab 6 dan darab dengan 7. Okey, boleh kira sekarang ya. Okey. 30 saat saja cikgu berikan masa untuk awak fikirkan. Soalan tak perlu salin ya. Siapa yang tak ada cetak tu soalan tak perlu salin. Just buat jalan kerja saja. Okey. Oh, patutlah tak bergerak. Masanya tidak dicatat. Okey, tak apa. Okey, kita tamatkan kat situ. Sebab cikgu tak setting masa tadi. Okey, sila letakkan jawapan sekarang. Okey, dah 30 saat dah cikgu rasa. Boleh letakkan jawapan sekarang. Okey, dah berapa orang dah dapat jawapan ni, kita tengok. Okey, setakat ni kita ada 3 darab-darab. Terima kasih yang menggunakan ya Nur Wahidah Ali terima kasih. Okey, rasanya Syakirin ni. Darab. Okey, terima kasih Syakirin. 504. Okey, kita semak adakah jawapan yang diberikan oleh awak itu betul ataupun salah. Okey, pertama sekali kita darab dulu 12 darab 6. Okey, so 12 darab dengan 6 bermaksud 6 darab 2 12. 1 naik atas, 6 darab 1 6 tambah 1 adalah 7. Jadi dapat 72. So 72 kita darab pula dengan 7. Okey. 7 darab 2 adalah 14. Okey, 7 darab 7 adalah 49 tambah 1 ialah 50. So jawapannya adalah 504 cm padu. Okey. Terima kasih kepada murid yang telah menjawab dengan tepat sekali. Tahniah. Okey. Untuk nak jawab soalan yang cikgu bincangkan tadi, kita kena buat secara perlahan-lahan beransur-ansur baru kita akan dapat jawapan yang tepat. Okey, kita pergi kepada soalan yang kedua pula. Okey, rajah 2 menunjukkan segi 4 sama PQR S. Jadi ni P, Q, R dan juga S adalah segi 4 sama So kita cikgu rabai kat cikgu label kat sini segi 4 sama. So ini this one. Segi 4 sama PQR S dan segi 4 tepat RTUV. Jadi cikgu gunakan warna hijau supaya awak nampak segi 4 tepat RTUV yang ini. R, T, U dan juga V. Okey, untuk segi 4 sama, panjangnya adalah 8. Okey. So yang ini agak-agak berapa? Awak boleh fikir sendirilah, nama pun segi 4 sama kan. Okey, so ini adalah segi 4 tepat. So panjang dia adalah 12, lebarnya adalah 3. So sini tak tahu. So nanti kita nak kira lah kejap lagi. Okey, soalan nombor 1 A. Tulis garis yang berserenjang. Okey, awak ingat lagi tak masa awak darjah 4, awak belajar garis berserenjang. Apakah garis berserenjang? Okey, kalau cikgu bagi contoh garis serenjang ni macam ni. Okey, ni contoh bentuk dia kan. Okey, macam ni. Okey, garis ni, cikgu guna warna hijau. Garis yang ini, hijau ni, dia berserenjang dengan ini. Dia mesti bentuk L. Macam tu, serenjang. Okey. Satu lagi, dia juga boleh juga berserenjang dengan garis yang ini. Okey. Merah ni boleh garis serenjang dengan merah ni. Macam tu. Maksudnya pendek kata, garis serenjang ni dia mesti bentuk L macam ni. Okey, mesti macam ni. Okey, dia juga boleh juga garis serenjang berbentuk T macam ni, boleh juga. Okey, ini kita maksudnya dia bersilang. Tu kita panggil garis serenjang. Kalau garis selari, dia mempunyai arah yang sama. Contohnya cikgu guna pen warna biru. Ni selari dengan garis ni. Okey, tapi walaupun nampak macam tak selari, tapi dia selari lah. Okey, dia macam ni. Okey, ini garis selari. Ataupun macam ni. Dia selari kan, dia satu arah yang sama. Satu arah yang sama. Itu kita panggil garis selari. Kalau yang ni garis serenjang. Kenapa kita panggil garis serenjang? Sebab yang ni pergi sini, yang ni pergi sini. Yang ni pergi sini. Okey, yang ni pergi sini. Itu kita panggil garis serenjang. Okey, so sekarang ni kita patah balik kepada soalan yang kita bincangkan yang tadi. Cikgu padam sebab nampak macam messy sikit.
Minta maaf lah, cikgu kurang selesa sikit kalau dalam bilik guru ni sebab ramai kan, tak boleh nak cakap kuat-kuat. Kalau kat rumah tu kita menjerit pun tak apa. Okey. So maknanya sekarang apakah tuliskan garis yang berserenjang dengan garis lurus PQ. So maknanya garis lurus PQ adalah yang ini. Garis serenjang. So ni mana satu garis serenjang bagi PQ? Cikgu cakap dia mesti ada L. Dia ada dua. Okey, boleh tuliskan sekarang. Garis apa? Serenjang dengan PQ. Boleh tuliskan garis apa? Garis lurus apa? Awal sikit ha. Senang sangat soalan ni. Dia mesti bentuk L. Dia ada dua garis tu. Okey, cikgu bantu yang pertama ni siapa ni jangan ambil jawapan cikgu lah, ni sama dengan cikgu kan. Okey, garis PQ dia serenjang dengan garis PR. Okey, ada satu lagi. Okey, awak beritahu cikgu, apakah garis yang berserenjang dengan garis PQ? Ada satu lagi. Dia ada dua. Tolong tuliskan pada bahagian chatting. Okey. Okey, jawapan dia adalah QS. Okey, tadi cikgu ada nampak ada seorang murid dia letakkan jawapan RS. Okey, cikgu nak tegurlah ni soalan ni. Kenapa RS kita reject? RS sebenarnya salah. RS yang warna kuning ni, ni garis RS ni dengan garis ni adalah garis selari. Kenapa selari? Sebab mereka satu arah yang sama. Nampak ni? Satu arah yang sama. Ni pergi sini, yang ni pun pergi sini. Kenapa yang ini PQ ni serenjang dengan QS? Sebab mereka bertentangan. Dia berlawan. Yang ni pergi ke kanan, yang ni turun ke bawah ataupun naik ke atas. Dia berlawan, dia bertembung. Okey, garis selari ni dia tidak akan bertembung. Dia tidak akan bertindih, tidak akan bertembung, tidak akan berlanggar. Tetapi untuk garis PQ, dia akan bertembung dengan garis QS. Dia akan bertembung di sini. Nampak kan dia bertembung di sini kan? Sebab tu kita panggil ni garis serenjang. Dia bertembung, berlawan. Okey, dia akan bersilang. Tu ceritanya nak fahamnya bersilang lah. Okey, so dekat sini jawapan dia ada dua. Tapi awak pilih satu sajalah, dah cukup. Okey, soalan dia garisnya ialah garis, tulis nama lah, garis lurus. Ada dua sama ada awak letak PR atau garis lurus QS. Boleh pilih antara dua ni lah. Jangan letak dua-dua sebab dia kata tulis satu cukup. Okey, soalan seterusnya B. Berapakah luas? Berapakah luas? Ni luas. Tadi kita belajar tentang isi padu kan. So luas bermaksud saiz. Kata kuncinya adalah saiz. Saiz besarnya sesuatu kawasan. Perkataan kuncinya adalah saiz. So luas adalah saiz. Besar kecil kan. Tu kita panggil luas lah. Kalau isi padu tadi berapa ruang. Okey, maksudnya ruang. Perkataan kata kuncinya adalah ruang, boleh masuk dalam tu, boleh diisi dalam tu. So kalau luas ni saiz, kata kuncinya adalah saiz, besarnya sesuatu kawasan atau bahagian. So berapakah luas dalam sentimeter kuasa 2 bagi segi 4 sama PQRS? Segi 4 sama. Cikgu gariskan perkataan segi 4 sama. Perkataan sama ni tolong berikan perhatian sikit. So PQRS kita tahu panjangnya ialah QS 8 cm. Okey, formula bagi luas. Okey, cikgu tulis dulu formula bagi luas, apa yang tak ingat tu. So luas kita gunakan huruf L. Okey, boleh juga kita guna huruf A sebenarnya. Sebaik-baiknya huruf A lah sebab A ni dalam bahasa Inggeris. A ni maksudnya area. Area bahasa Inggeris lah. Area bermaksud panjang, darab, lebar. Ni formula dia, dua saja. Sebab tu dia kuasa 2. Sebab dia ada dua dimensi saja, iaitu panjang dan lebar. Dia berbeza dengan isi padu. Isi padu dia ada 3 dimensi, iaitu dimensi tinggi. Sebab tu dia dah ada kuasa 3. So panjang, darab dengan lebar. Okey, kalau untuk soalan ini kita tahu panjangnya adalah 8 cm. Betul? Disebabkan ini adalah segi 4 sama, jadi lebarnya mestilah sama, iaitu 8 cm juga. Jadi kita tulis kat sini 8 cm. Okey, so 8 darab 8 berapa? Tulis jawapan. 8 darab 8. Laju Humaira, bagus 8 darab 8 jawapannya adalah 64. So jawapannya adalah 64 cm persegi. Ini kita tak panggil padu.
Tadi kita panggil padu sebab isi padu kan. So sekarang ni bila kuasa 2, kita tak sebut kuasa 2 lah. Nama betul dia ialah persegi. Okey, segi kan. Persegi. cm persegi. Okey, so ini jawapan dia. Senang sangatlah soalan ni. Okey, soalan seterusnya, soalan C. Okey, hitung perimeter. Hitung perimeter dalam sentimeter seluruh rajah itu. Okey, cikgu gariskan kata kunci perimeter. Perimeter ni dalam bahasa yang senang kita nak faham, perimeter bermaksud jumlah ukur keliling. Atau dalam bahasa yang lagi senang kita nak faham, tambah semua sisi. Jumlah ukur keliling ataupun tambah jumlah sisi. Tambah sisi lah maksudnya. Okey, senang guna bahasa pendek je kan. Perimeter bermaksud jumlah ukur keliling. Jumlah ni tambah lah, sama lah ni. Ukur keliling maksudnya di kawasan keliling dia lah yang diminta. Okey, so dekat sini unit dia cm, dia tak ada kuasa. Kenapa dia tak ada kuasa? Sebab dia hanya menggunakan operasi tambah sahaja, dia bukan darab. Okey, sebab tu dia kuasa dia tak ada. Dia tak ada kuasa, dia darab kan, darab berkuasa kan. So dekat sini cm dia just kita perimeter ni hanya menggunakan operasi tambah sahaja, so dia tidak ada kuasa. So jangan confuse kat situ. Itu perbezaan dia lah. Perimeter dia tidak ada kuasa. Luas dia ada kuasa 2. Padu atau isi padu dia ada kuasa 3. So perimeter kita tambahkan saja semua ukur keliling bagi bentuk yang kita nak tu. So dalam soalan ni dia kata seluruh rajah. Okey, dia kata seluruh rajah. Jadi bila seluruh rajah, okey, dalam soalan ini kan kita tengok, okey, cikgu padam benda ni supaya tak nampak keliru, confuse, banyak sangat conteng-conteng. Okey, kita kena labelkan satu persatu dia punya sisi dia. Baru kita boleh nak jawab soalan ini. Kalau kita tak label, nanti kita tak tahu yang ni berapa, yang ni berapa. Okey, sekarang ni kita biasa guna jam, betul tak? Jam selalunya dia akan start daripada atas, sini, last kali naik atas balik, betul? So kita biasakan macam tu. So maknanya kita kena cari P dengan Q dulu. Okey, tadi dia bagi tahu segi 4 sama PQRS, jadi automatik ni adalah sama dengan yang ini sebab dia segi 4 sama. So kita tulislah kat sini 8 cm. Tulis je. Okey, kita dah tahu dah. Oh, sini 8 cm. Okey, ni saya dah tahu. Okey, ini pun saya dah tahu 8 cm juga. Sekarang yang saya tak tahu ialah dari sini sampai sini pula. Ni saya tak tahu. So macam mana kita nak kira? Kita rujuk yang bawah ni. So kita tahu yang bawah ni dari sini sampai ke sini 12. Dari sini, okey, sekarang dari sini sampai sini mestilah 8 juga sebab di sini 8, sini mesti 8. Okey, sekarang cikgu nak tanya awak, dari sini sampai sini berapa? Kalau sini 12, sini 8, sini berapa? Cuba teka. Tulis kat bahagian chatting. Siapa boleh jawab? Sini 12. Okey, sini 8. Sini berapa? Sila tulis bahagian chatting, cikgu nak tengok. Okey, ada kata 6. Okey, adakah betul jawapan itu 6? Kita tengok nanti cepat. Mana murid lain ni? Sini sampai sini 12. Tapi sini sampai sini baru 8. Agak-agak sini sampai sini berapa? Siapa boleh teka? Okey, Syekh Adam kata 4. Ada yang kata okey 12 bahagi 2. Oh, bahagi 2 pula. Okey. Yang menggunakan akaun Firas Okey, Firas jangan confuse tau Firas. Firas ni mungkin dia tengok S ni tengah-tengah. Okey, Firas jangan confuse. Sebab S ni bukan tengah-tengah tau Firas. Dia dah bagi tahu dah. Ni sini 8. Jadi 8 kalau dalam bahasa yang kita senang faham, 8 tambah berapa dapat 12. Sebab ni 8 tambah berapa dapat 12. Dia mesti sama dengan bawah ni. Jadi 8 tambah 4 ataupun 12 tolak 8. So 12 tolak dengan 8 kan dapat dengan 4. So sebenarnya panjang sini adalah 4 cm. Jadi jangan terkeliru dengan gambar. Gambar adalah bukan menggunakan ukuran sebenar. Jangan ingat nampak macam tengah-tengah je ni kan. Tak semestinya. Okey, jangan kita ingat ni nampak tengah-tengah, ni mesti 8, sini mesti 8 juga. Sebab tu dapat kita ataupun ada setengah murid dia kata 12 bahagi dengan 2 dengan harapan sini dapat 6 tapi sini dapat 8. Sebab sini 8 tambah 6 jadi 14 bukan 12. So salah ni. So 12 tolak 8, jawapan dia adalah
4. So sini adalah 4. Okey. Okey, so kita dah tahu dah sini. Okey, ni dah tahu. Yang ini pun dah tahu. So yang ni dah tahu. Okey, yang ni cikgu padam sebab tak nak confusekan awak. Okey, 4. So sini pun dah tahu 3. Sini pun tahu 12. Okey, sini pun kita tahu 3 lah sebab dia sama dengan T dengan U kan. R dengan V sama dengan T dengan U. Jadi kita tulis kat sini 3 juga. Okey. PR adalah sama dengan Q dengan S. Jadi cikgu letak 8 juga. Okey, so sekarang ni pendek kata kita dah jumpa dah semua dia punya garis dia. Kita dah tahu dah berapa panjang bagi setiap garis yang cikgu nak cari tu. Sini 8, sini 8, sini 4, sini 3, sini 12, sini 3, sini 8. Okey, so sekarang apa kita kena buat ialah kita perlu jumlahkan sebab perimeter bermaksud tambah hasil keliling. Hasil jumlah keliling, ukur keliling. So kita tambah. So bila kita nak tambah pun jangan kita tambah huru-hara. Okay, ada setengah murid dia suka tambah ikut mana yang sama dulu. Contoh 8, 8, 8 dia ambil dulu. Boleh. Okay, kemudian 3 dengan 3. Kemudian 4 dengan 12. Boleh juga macam tu. Tapi dengan syarat awak kena potong lah benda yang awak dah tambah tu. Okay, kalau nak selamat boleh juga menggunakan kita buat ikut arah jam. Kita ambil atas dulu, tepi dulu, lepas tu sini pula, kemudian belah sini, bawah balik, belah kiri pula, 8 pula, lepas tu habis. Macam tu. Terpulang lah mana yang awak suka. Terpulang. Yang penting jangan tertinggal satu nombor pun. So cikgu tulis kat sini perimeter sama dengan 8 cm tambah 8 cm tambah cm tambah 4 cm yang kita cari tadi tambah 3 cm yang kat sebelah sini, kemudian tambah yang bawah sekali 12 cm, kemudian tambah 3 cm balik, kemudian tambah 8 cm balik. Sekarang cikgu ikut arah jam. Cikgu ambil 8, 8, 4, 3, 12, 3, 8. Okey, kalau tengok kat sini rasanya ada benda yang sama kan. So bila ada benda yang sama, ada setengah murid nak guna darab. Macam mana dia tahu 8 ni ada 3. So dia buat macam ni. 3 darab 8 cm. Dia buat macam ni. Dia kumpulkan dulu. Dia potong lah. Ni dah ambil dah. Ni dah ambil dah. Ni dah ambil dah. Okey, selesai. So 3 ni ada 2 kan. So dia buat tambah 2 darab 3 cm. Okey, so potong ni dah ambil dah. Ni pun dah ambil dah. Okey, baru kita tambah. Yang ni dia tambah je macam biasa. 12 tambah 4 dia tahu 16. Atau dia je 16 cm. Okey, sekarang dia selesaikan lagi. 8 darab 3 24 cm. Tambah 2 darab 3 6 cm. Tambah 16 cm. Okey, so barulah kita dapat jawapan akhir dia. Okey, sekarang ni jawapan akhir awak kira sendirilah. Boleh? 30 saat. 24 tambah 6 tambah 16. Senang je ni 24 tambah 6 ni. Kemudian tambah 16. Okey, 30 saat bermula dari sekarang. Sila kira 24 cm tambah 6 cm tambah 16 cm. Berapakah jawapannya? Okey, masa dah tamat. Berapakah jawapan yang awak dapat setelah awak tambahkan semua sekali? Okey, very good. 24 tambah dengan 6, 30 lah kan. So 30 tambah dengan 16 ialah 46. So jawapannya adalah 46 cm. Tak ada kuasa sebab dalam dikata kat sini dalam cm saja. Okey, so kita dapat 46 cm saja. Okey, untuk soalan 3 ni cikgu akan bincang pada hari Khamis sebab kita dah kesudutan masa. Cikgu minta maaf kerana kita masuk kelas PDPR lewat sikit hari ni sebab cikgu bertugas di sekolah menjaga murid prasekolah untuk nak lalu lintas. Okey, so kita akan teruskan dengan kita punya quiz battle kita lah yang awak tunggu-tunggu selalu kan. Okey, so kita akan sharekan link kepada awak pada bahagian chatting ni. Okey, so awak bolehlah jawab soalan ni bersama-sama dengan cikgu. Okey, sila daftarkan pada bahagian
in-call chatting tu sila tekan pada bahagian in-call chatting. Okey, daftarkan masing-masing. Okey, cikgu akan share juga dalam grup supaya awak boleh buat sama-sama dengan cikgu. Okey, kita masih lagi menunggu kawan-kawan kita yang lain. Mungkin ada lagi yang sedang menunggu untuk mendaftar. Okey, segera masukkan dalam grup masing-masing. Boleh tengok kalau siapa yang tak boleh nak masuk guna Google Meet. Okey, setakat ni kita ada lebih kurang 5 orang baru. Kita tunggu 10 orang kalau boleh. Okey, 7 dah. Okey, ingat cikgu ulang balik sebelum kita start ni. Pertama, perimeter. Perimeter adalah jumlah, okey? Jumlah hasil tambah ukur keliling dia. Tu perimeter. Dia ada clue, ada cikgu bagi clue ni. Okey, yang kedua, luas. Luas kata kuncinya adalah size. Besar sesuatu, kawasan ataupun bahagian. Okey, nombor 3 adalah isi padu. Isi padu adalah ruang yang boleh dipenuhi. Okey, so kita ada 9 orang dah dekat sini. Cikgu minta lagi seorang kalau ada. Kita dapat 10 orang, cantik sikit kan? Ada lagi ke murid yang masih lagi belum mendaftar? Sila daftarkan nama sekarang. Okey, cantik. Kita dah ada 10 orang dah sekarang. Okay, cikgu tukar tema dulu. Bagi tema yang best sikit. Okey, so bismillahirrahmanirrahim. Jawab dengan baik. Kita akan tengok siapa yang menjuarai Battle of Mathematics untuk bilangan yang ke-37 ni. Bismillahirrahmanirrahim. Dipersilakan. Okey, ada beberapa soalan yang kita kena kira So ambil masa sikit, terutama sekali soalan yang melibatkan pengiraan selama 2 minit tu. Ingat tau, soalan ni memerlukan kita mengira Okey, formula luas segi 4 sama macam mana? Formula luas bagi segi 3 macam mana?
Okey, untuk luas segitiga, panjang, darat, lebar, kita akan dapat jawapan. Kemudian kita kena bahagikan dengan 2 ya. Untuk luas segitiga jawapan yang kita dapat panjang, darat, lebar tu, kita kena bahagikan dengan 2. Kalau awak hanya panjang, darat, lebar, itu hanyalah luas untuk segi 4 tepat atau segi 4 sama. Kalau awak tak bahagi dengan 2, awak akan dapat jawapan yang salah. Okey, kalau ada rasa nak buat pembetulan tu, nanti boleh buat balik semula lepas ni. Okey, perimeter macam mana nak tambahkan? Ingat, kita jangan laju-laju. Kita kira, okey? Kita catat dan kita kira. Pertama sekali soalan yang ada isi padu bongkah gabungan kuboid dan kubus tu. Kita kena cari satu persatu dulu. Okey, macam contoh warna oranye tu berapa dia punya isi padu je, panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Okey, kemudian yang warna kuning tu adalah kubus 4 cm. Jadi bermaksud panjang, darat, lebar, darat, tinggi. Lepas kita dah dapat jawapan, baru kita tambahkan. Soalan ni agak sukar, sebab tu cikgu bagi 2 minit untuk nak jawab. Jangan laju-laju, relax saja. Soalan 15 tu yang agak paling susah lah. Awak kena fikir. Susah sikit lah. Kita dah potong bila kita potong keluar, bermaksud kita buang. Bila kita nak buang, kita nak tolak. Jadi bila nak tolak, kan, isi padu mesti tolak isi padu. Awak kena carilah isi padu yang kena buang tu. Soalan 15 soalan yang susah tu, yang ada 4 cm dipotong keluar. Okey, kalau rasa tak puas hati, boleh buat balik semula lepas ni Okey. Sebab keputusan awak sederhana lah, kurang ada yang tak berapa nak okey. Okey, setakat ni tempat pertama Irfan, tempat kedua Nur Humaira Kaisara dan tempat ketiga Siti Noliana. Mana 6 Sakura ni dah kena pecut semua. Okey, Syekh Adam Putra menduduki kedudukan kedua sekarang dengan tanpa ada satu salah pun. Okey, bagus pengiraan. Bila kita mengira, kita akan dapat markah yang baik lah. Okey, kalau rasa tak puas hati, boleh jawab balik semula. Kalau tak puas hati lah, gunakan akaun ni selagi akaun ni masih hidup. Nanti akaun ni dah mati, kena pakai link yang baru. Cikgu akan share link yang baru selepas ini. Awak boleh tengok sini lah, markah awak agak teruk di situ. So, kalau tak puas hati, boleh jawab sekali lagi. Ingat, kita kira kita kira. Kalau kita tak kira, kita takkan dapat jawapan. Ingat segi 3 kita kena guna formula panjang, darat, lebar bahagi 2 ataupun 1/2 darab panjang, darat, lebar. Okey, bagi cikgu masa lebih kurang dalam 3 minit lagi sebelum kita tamatkan kelas kita pada pagi ini. Okey, Ifan nampaknya memperbaiki kedudukan. Okey, Nur Humaira Kaisara kedudukan pertama, tapi kemungkinan Syekh Adam mungkin akan memecut. Seperti yang dijangka, Syekh Adam telah memecut kedudukan Nur Humaira sekarang dengan kedudukan pertama.
Manakala kedudukan kedua disandang oleh Nur Humaira Kaisara dan kedudukan ketiga Irfan Nibos. Okey, kepada yang masih rasa nak memperbaiki keputusan, boleh jawab lagi sekali, tak ada masalah. Pastikan awak buat pengiraan dengan lebih tepat. Pertama sekali bila melibatkan operasi perimeter luas dan isi padu tu. Okey, terima kasih diucapkan kepada semua murid-murid 6 Sakura dan 6 Lavender. Okey, cikgu akan biarkan kepada murid-murid yang mungkin nak cuba lagi sekali untuk memperbaiki kedudukan. So, dalam keputusan yang lama, cikgu akan padamlah sekiranya keputusan yang baru tu lebih baik. Okey, boleh teruskan. Ada masa sikit lagi ni. Okey, kita tamatkan recording kita pada hari ini. Cikgu ucapkan terima kasih atas kehadiran semua. Okey, sila cek semula bahagian kehadiran dekat bahagian kelas dojo ni. Mungkin ada yang nama tertinggal. Okey, setakat ni cikgu nampak Syasha Finas, Syekh Adam, Farah Dania. Okey. Okey, ada lagi ke murid-murid lain? Okey, nanti cikgu akan kemas kini semula kehadiran. Okey, so cikgu ucapkan terima kasih atas kehadiran semua pada hari ini. Okey, kita jumpa lagi pada hari Khamis pada waktu yang sama. Mungkin kita akan start lewat sikit, iaitu pada pukul 8 suku. Cikgu akan berikan link dalam pukul 8.05 minit ke 8.10 minit macam tu Okey, so tu saja, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita jumpa lagi hari Khamis. Okey, bye semua. Assalamualaikum. Okey, sama.